keluar lagi. Duduk rumah je lah. Ingat, elakkan 3C. Crowded place, kawasan sesak, elak. Confined space, kawasan sempit, elak. Close conversation, jaga jarak bila bercakap. Kalau kita elakkan 3C ini, susah virus nak tersebar. Patuhi SOP, ikut syarat PKPP. Lindungi orang berisiko tinggi, jaga penjarakan fizikal. COVID-19 tak pilih mangsa. Awak boleh kena, awak boleh kena, semua boleh kena. Ingat, sama-sama kita jaga kita. Budayakan norma baru. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Tetakan Hadita! Kuasa kita tak berkesan. Itu Dr. Nur Hisham. Doktor, kuasa kami semua tak berkesan. Kamu tak perlukan kuasa untuk mengalahkan virus COVID-19. Kamu hanya perlukan CAPP. CAPP? Oh, kami tahu. C. Cegah jangkitan COVID-19 dengan mendidik keluarga dan komuniti. Amalkan tingkah laku yang baik untuk melindungi diri daripada jangkitan. Patuhi SOP dan arahannya ditetapkan oleh pihak berkuasa. Pantau kesihatan diri untuk memastikan anda tidak bergejala sebelum memasuki tempat awam. Dengan CAPP, anda pun boleh menjadi adivira. Sedia. Ya!
sesi perbincangan juga sebenarnya tentang isu yang sangat-sangat hangat diperkatakan ketika ini lah. Saya rasa semua orang sedia maklum isu COVID-19. Berkesesuaian dengan tajuk pada hari ini, pembudayaan norma baru. Tajuk yang agak ringkas, tajuk yang kita dah biasa dengar, tetapi soalannya sejauh mana kita membudayakan norma baru dalam kehidupan seharian kita. Baik, sebelum itu saya akan penerangan ringkas tentang apakah itu pandemik COVID-19 yang mana saya rasa semua sedia maklum, tetapi sekadar untuk refresh ingatan kita balik supaya kita sedar benda ni satu benda yang agak besar dan bukan benda yang corona pertama kali dijumpai pada Disember 2019 di negara China. Ketika tu memang hangat diperkatakan kan. China ada satu wabak yang besar, satu pandemik. Sehinggalah ianya datang menyerang negara yang kita sayangi, yang kita cintai, Malaysia. Pada awalnya kalau kita tengok perkembangan bulan 1, bulan 2 nampak keadaan terkawal lagi sehinggalah yang amat berhormat Perdana Menteri mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan pada Mac. Start daripada itu negara kita menunjukkan peningkatan kes yang agak mendadak dari hari ke hari. Tetapi Alhamdulillah atas inisiatif yang bagus daripada pihak kerajaan, kesungguhan daripada Kementerian Kesihatan dan jabatan-jabatan kementerian yang lain, kita berjaya menurunkan kadar kes dari masa ke semasa sehinggalah kini yang mana kita lihat berlaku mula meningkatnya kes COVID-19 di Malaysia, terutamanya bermula di Sabah, lepas tu dibawa ke Semenanjung dan sebagainya. Kesimpulan ataupun apa yang saya cuba rumuskan daripada penerangan ini ialah sebenarnya COVID-19 ini bukanlah satu isu main-main. Bukanlah isu yang kita boleh remeh-temehkan. Yang mana kita ingat dia akan go by time. Dia tidak semudah itu. Kita boleh tengok macam mana dia punya graf tu. Kita refresh lah orang kata supaya kita ingat balik sejarah COVID ni macam mana. Bila kita nak ceritakan balik kepada orang yang baru, orang yang tak tahu, kita faham ini dia punya flow, ini keadaan dan sejarah berlaku di Malaysia. Kesimpulan sekali lagi saya katakan COVID-19 adalah isu pandemik, gejala wabak yang menyerang seluruh dunia. Dia bukan sahaja melumpuhkan ekonomi tetapi kesihatan di merata dunia pun semua jatuh. Negara-negara yang kita dengar canggih-canggih peralatan perubatan seperti Itali, Jepun, semua sekarang ni tengah jatuh. Jatuh tu maksudnya mereka tak mampu dah nak menampung masalah ataupun gejala kesihatan ataupun secara spesifiknya COVID-19 ini masing-masing. Okey? Baik. Isu pada hari ini juga saya nak menceritakan, menambahkan juga beberapa poin penting tentang gejala-gejala ataupun simptom yang berkaitan dengan COVID-19. Kita sedia maklum, COVID-19 ini menyerang ataupun transmisinya adalah melalui air droplets. Dalam bahasa Melayunya ialah titisan air. Sebab itu kita digalakkan pakai. Yang pertama ialah masker, sebab bila kita batuk, bila kita bersin, bila kita hingus, semua itu adalah punca penularan merebaknya COVID-19 daripada satu individu ke individu yang lain. Itu dia punya transmission yang pertama. Kita tak payah bincang tentang kuat mana COVID itu. Ada kita dengar cerita orang tu dah elok, ada balik. Yang itu part yang kita rasa lebih advance. Tetapi kita bincang tentang ataupun kita bagi tahu tentang asas-asas yang untuk kita jaga bersama. Macam saya sebut tadi, air droplets. Itu cara transmission ataupun transmisi penyakit COVID-19. Berkesesuaian dengan itu, ianya membawa maksud individu-individu ataupun mereka-mereka yang ada gejala yang pertama, batuk. Tak kisah, kita tak payah kisah. Batuk kering, batuk berkahak, batuk berlending. Asalkan ianya batuk, ianya merupakan gejala utama bagi COVID-19. Kalau orang itu ada batuk. Yang kedua
dia selsema. Kita panggil kalau dalam medical term, dia panggil URTI lah. Upper Respiratory Tract Infection. Jangkitan di bahagian pernafasan yang atas. Upper respiratory. Respiratory itu yang melibatkan paru-paru lah. Batuk, selsema, bila dah lama pun infection, ada jangkitan, biasanya pesakit akan tunjuk simptom yang paling mudah kita dengar, paling mudah kita lihat ialah demam. Tapi kadang-kadang ada pesakit tak demam juga, dia batuk saja. Sebab tu demam tu mungkin jatuh sikit ranking dia. Tapi dia boleh jadi tak kisah kedudukan mana-mana. Tetapi yang pasti ialah nombor satu, batuk, selsema, demam. Kadang ada orang tanya, doktor, habis tu kalau semua orang batuk ni kena buat COVID test ke? Bagus. Soalan-soalan itu sangat bagus. Tapi di bahagian kesihatan, sebagai seorang doktor, pertama kemampuan, kapasiti, kekuatan kita tak mampu dengan masa begitu limited dengan gejala-gejala yang agak tak spesifik sangat, so susah. Sebab itu kita akan tanyakan juga dengan sejarah. Adakah pesakit ini melawat kawasan-kawasan yang diisytiharkan sebagai red zone ataupun zon-zon yang berbahaya? Kedua, adakah pesakit-pesakit ini yang ada gejala tadi tu terlibat ataupun ada kontak dengan orang yang positif COVID-19 ataupun tidak? So daripada situ kita akan buat satu analisa dan kesimpulan akhir, adakah pesakit ini perlu atau tidak menjalani ujian saringan COVID-19. Supaya kita semua jelas, jangan nanti bila kita batuk, kita pergi klinik, doktor tak nak cek COVID, kita marah. Sebenarnya bukan salah siapa-siapa. Tapi kita kena jelas. Sebab dalam memberitahu sejarah perjalanan tu kena jujur. Banyak juga isu dah ni, banyak di kesihatan kita dengar isu orang atas sebab-sebab tertentu lah. So tiba-tiba bila cek positif. Macam mana graf itu Maknanya doktor, tidak semestinya kalau bila katalah kita ada batuk, ada selsema contohnya kan. Tak semestinya lah golongan-golongan ini terus akan di swab test tu kan doktor. Manakala tadi pada maksud doktor tadi, maknanya kata orang yang betul-betul yang ada kontak rapat sahaja baru pihak jawatan kesihatan akan buat swab test tu tadi. Betul doktor? Betul. Okey. Macam yang puan moderator kata betul. Macam saya ulang sekali lagi hanya mereka yang ada gejala, nombor satu memang kena gejala. Yang kedua ialah ada sejarah, kontak ataupun dia masuk di kawasan ataupun negara yang ada simptom COVID-19. Jujur kalau tanya negara yang mana, sekarang ni kebanyakan negara lah. Kita tak boleh nak pilih mana-mana lah sekarang. Mana-mana yang balik, kalau kita tengok kes makin meningkat, kita akan buat swab test. Test dia test apa pula? Memang swab test adalah test ataupun PCR adalah test yang terbaik setakat ini. Tak tahulah akan datang macam mana. Berkesesuaian dengan soalan tadi, kalau ada pun orang tu batuk, mungkin boleh jadi dia tu ada masalah virus infection, boleh jadi dia ada masalah asma, boleh jadi dia ada masalah jangkitan paru-paru, tetapi ini tidak bermaksud dia confirm ada COVID. Dan tak bermaksud dia ini perlu menjalani saringan swab test untuk COVID. Semuanya bergantung kepada doktor yang menganalisa dan menilai. Maknanya doktor, contohlah kita ni cepat risau tau doktor. Bila kata-kata, aku ni demam ni aku ni batuk, aku ni selsema. Risaulah. Ya ke tak ya aku nak pergi jugalah klinik kesihatan. Boleh tak doktor kita ada sifat yang sentiasa waspada begitu? Kadang-kadang kita takut bimbang menyusahkan pihak misi di sana. Lagi kita tadi rasa bimbang. Kalau tak pergi kan takut macam-macam fikiran. Kita pergi juga. Boleh tak kita buat sikap yang macam tu doktor? Okey, saya pasal ada dua soalan. Yang pertama ialah tentang sikap anxious ataupun cepat cemas tentang apa yang pesakit itu rasa. Kalau tanya saya secara personal, jawapannya boleh. Tak ada masalah. Itu kita punya hak masing-masing untuk kita mendapatkan pemeriksaan daripada doktor dan juga menjadi tanggungjawab doktor untuk memeriksa pesakit yang sakit lah. Okey, tak ada masalah. Cuma yang menjadi masalah ialah apabila pesakit itu sendiri dalam minda, dalam fikiran dia dah rasa dia ada COVID. Padahal dia tak ada kontak, dia tak ada sejarah keluar masuk daripada kawasan-kawasan merah. Dia tak ada masalah, gejala-gejala yang teruk. Terus dalam COVID. Jadi bila dia datang kepada bahagian kesihatan, doktor tanya semua tiada apa-apa masalah ataupun negatif,
tiba-tiba dia nak doktor buat swab test. Hmm. Yang tak setuju, dia marah. Itu cerita lain. Itu yang macam saya katakan tadi. Di bahagian kesihatan, bukan kita ni tak nak buat, tapi kita kena faham. Ada beberapa pesakit yang lebih utama untuk kita test. Semua ni memerlukan kos yang tinggi, semua ni memerlukan tenaga yang banyak, masa yang berlebihan. Menjawab soalan kedua tentang doktor, kan saya fikir doktor penat pula, doktor nurse menyusahkan pula. Isu tu kita dah tak boleh nak jadikan satu persoalan. Kalau tanya penat ataupun tak, jawapannya memang dah penat sangat. Doktor ke, nurse ke, di mana-mana unit kesihatan, hospital ke, klinik ke, kita dah dengar banyak-banyak keluar dalam surat khabar, doktor exhausted, ada yang doktor yang berhenti dan sebagainya. Tetapi kita tak boleh jadikan itu sebagai satu soalan ataupun jawapan untuk kita tak menjalankan kesihatan. Kalau kita rasa kita ada gejala, kita risau, terus pergi dapatkan rawatan ataupun pemeriksaan doktor. Tak ada masalah. Cuma macam saya cakap, minda kita kena set betul-betul. Kita risau-risau tentang wabak COVID dan sebagainya. Ya. Okey, itu tentang gejala. Bagus soalan moderator. Yang kedua ialah tentang kita ada dengar. Kebanyakan kes, mereka ini kita boleh kategorikan sebagai golongan A ataupun asymptomatic. Dia tak ada simptom. Ada dengar kan? Biasa kita ada dengar, banyak dengar kan? Dia tak ada simptom. Tiba-tiba dia buat swab test, itu pun sebab dia sebagai contoh lah, ini contoh makcik A, dia pergi pasar tu pernah ada kes, lepas tu dia balik, dia nak buat swab test, tapi dia tak ada simptom. Check positif. Untuk kes yang macam ni, memang sangat susah. Memang di Kementerian Kesihatan, di bahagian kesihatan pun ini adalah isu yang agak susah untuk kita tackle. Macam mana kita nak tahu orang yang tak ada simptom itu positif ataupun tidak. Tetapi berdasarkan dia punya standard prosedur, kita kena tetap ikut. Yang pertama, kalau ada gejala. Yang kedua, kalau ada sejarah. Kalau ada keluar masuk kawasan red zone, ada kontak dengan yang positif, dia simptom ke, dia tak simptom ke, kita tetap check. Itu sahaja kita punya standard prosedur buat masa ini. Cuma bagi kita semua yang mendengar, kita semua rakyat Malaysia ni kan, kita jangan fikirkan sangat tentang punca kenaikan kes. Kita jangan fikirkan sangat tentang apa yang kita perlu buat untuk pastikan sebenarnya supaya diri kita ni selamat. Jangan fikir yang teruk-teruk sangat. Sebab kadang-kadang bila kita terlalu memikirkan sampai satu tahap, kita tak ada pun solution tau. Yang terbaik ialah kita budayakan norma baru yang telah disarankan oleh Kementerian Kesihatan. Jaga SOP itu macam biasa dan betul-betul pun dah sangat-sangat mencukupi. Maknanya doktor, lebih baik kita tumpukan kepada kesejahteraan diri kita, anak keluarga kita dan juga ahli masyarakat kita, betul doktor? Betul. Itu memang sangat-sangat tepat, sangat betul yang tak boleh disangkal lagi lah. Dia punya hashtag yang kita dah biasa dengar pun, kita jaga kita kan. Betul. Kita jaga kita. So lebih kurang macam tu lah. Baik. Saya dah ceritakan sikit tentang definisi ataupun permulaan COVID. Saya ceritakan sikit tentang gejala, simptom dan juga bukan simptom. Saya nak tekankan juga tentang kebudayaan norma baru. Baik. Saya rasa semua pendengar sedia maklum. Ramai pula dengar hari ni, 30 orang. Okey. Bagus. Saya rasa semua sedia maklum. Pergi mana-mana mall, pergi post office sekalipun. Saya baru balik pergi post office. Nak masuk, tak ada mask, tak boleh masuk. Maknanya nombor satu, memang kita kena pakai mask muka. Topeng muka. Sekarang ni kalau saya jaga mana-mana klinik pun, saya tengok topeng pun dah macam-macam jenis. Yang disarankan oleh KKMP yang warna biru yang 3-ply tu. Tapi saya tengok ada yang gambar dan macam-macam. Kita tak nak komen pakai mask, tapi yang penting ianya mestilah yang menepati piawaian yang telah ditetapkan oleh KKM. You pakai yang canggih-canggih macam mana pun, tapi bila batuk terkeluar juga, tak ada makna mask. Seperti mana yang saya cakap pada awal tadi, macam mana transmisi COVID-19 antaranya ialah melalui air droplet. Itu paling penting, you kena ingat. Kita cakap-cakap ni pun tak nampak tapi ada tau. Kita panggil apa macam air droplet, titisan-titisan air yang keluar. Apatah lagi bila kita batuk, apatah lagi bila kita bersin, hingus dan sebagainya. Sebab tu disarankan sangat pakai mask.
pakai mask. Baik. Nombor 2 ialah tentang cuci tangan. Kenapa cuci tangan? Kan? Kenapa kita tak cuci kaki? Kenapa kita tak cuci muka? Sebab penggunaan tangan ni lebih meluas. Penggunaan tangan ni lebih dan sangat-sangat meluas. Kadang bila kita nak ambil buku pun kita pakai tangan. Buku tu pula sebelum ni dipegang oleh orang lain, akan dipegang oleh orang lain. Sebab tu mencuci tangan ataupun hand wash, hand hygiene sangat-sangat penting. Saya sangat-sangat tekankan benda ni. Tapi inilah yang orang remehkan. Inilah yang orang pandang buat ala kadar pun dah cukup. Kita kena bayangkan dah berpuluh-puluh ribu kes, dah beratus ribu kes. Bayangkan kita yang hari ini normal, kita jadi salah seorang dari mereka hanya kerana kita tak jaga SOP yang telah ditetapkan. Kalau macam tu macam mana? Kan? So, basuh tangan. Macam mana step basuh tangan? Itu semua saya rasa sedia maklum. 7 step tu kan. Kalau you tak nak follow satu persatu step pun, yang penting guna sabun basuh tangan. Dia tak boleh air saja. Air saja dia tak membasmi kuman. Mungkin boleh buang kotoran, tapi kuman-kuman yang melekat tu masih ada. Banyak dah sabun sekarang yang ada Dettol. 99.9% membasmi bakteria kan. So gunakan Dettol ataupun yang sesuai dengan untuk mencuci tangan. Yang ketiga ialah penjarakan fizikal. Itu pun penting. Sebab sekarang ni hakikat dia kita pergi mall mana-mana pun, kalau kita nak bayar di kaunter pun kita boleh nampak sebenarnya, kita boleh nampak di kaunter tu rapat. Orang yang kedua tu nak tunggu orang pertama bayar tu, dia letak barang dia pun dia dah rapat-rapat dari orang tu. Yang kita katakan 1 meter tu memang tak ada. Dan kebiasaannya kalau di mall yang agak bising, untuk bagi kita jelas cakap dengan cashier, kita buka mask. Cakap nak bagi dengar, betul tak? Betul ke? Betul ke cara macam tu? Dah biar macam tu, kadang-kadang kita biar sampai balik, tanggal letak kat kereta, besok ambil balik yang sama pakai. Kebiasaannya macam tu. Kita perasan lah. Kita perasan, bukan di bahagian orang awam saja. Kesihatan ke, cikgu ke, polis ke, siapa-siapa pun. Mungkin ada yang pernah melakukan benda yang sama. Tapi saya cakap sekali lagi di sini, teknik ataupun penggunaan cara yang macam tu tak betul, malahan lebih berbahaya. Banyak kajian yang dah dibuat, tapi kita tak payah cakap pasal kajian. Cuma teknik kita biarkan dekat sini tu sangat-sangat tak betul. Berpeluh tu biasa lagi kat sini, kalau lelaki lah especially kan, memang lagi lah berpeluh. Mana hygiene dia, kat mana kebersihan dia. Yang keempat ialah sentiasa memastikan kendiri itu sihat. Maknanya kalau kita masuk dalam juga agak kelakar juga sebenarnya. Banyak yang kita dengar, ramai sekarang takut nak check temperature tembak dekat forehead ni. Jadi dia pakai yang control temperature. Ya doktor. Bila doktor kata soal temperature tadi tu kan, sebelum ada yang hulur pipi lah, yang hulur tapak tangan lah, tu boleh ke doktor? Tepat ke bacaannya tu? Okey. Secara dia tak adalah detail sangat, tapi roughly sebenarnya yang saya nak tekankan, yang saya kelakar sikit ada saya dengar ataupun saya baca di Facebook lah especially bila kita tembak di kepala boleh kena kanser kepala, kanser otak. Saya ada kenal orang yang buat macam tu. Sampai kanser otak yang awak tembak termometer warna ungu putih badan dia tu kan, ataupun yang stand punya termometer, ada yang kata kanser otak tau boleh kena, sebab tu dia bagi tangan dia, kadang dia letak macam ni je baca, ataupun sebaliknya yang macam moderator juga pipi macam. Tapi saya menafikan, saya dengan ini menafikan semua benda tu adalah tak betul, sangat-sangat tak tepat. Okay. Kalau sekalipun ianya melibatkan infrared dan sebagainya, awak kena faham body kita ni dia bukannya selemah yang kita sangka. Kena tembak sikit, tembak dengan infrared tu macam laser yang budak-budak main tu boleh kena kanser. Dia takkan semudah. Perjalanan untuk jadi kanser ni terlalu panjang cerita dia. Kalau nak tahu juga saya ceritakan, bagi orang lelaki di Malaysia ini pembunuh kanser nombor 1 ialah kanser usus.
Nombor 2, kanser paru. Nombor 3, kanser NPC ataupun mulut dan sebagainya lah. Itu top 3. Kita nombor 3 ni, dia tembak temperature, kanser kepala masuk tak ada. Perempuan, nombor 1, kanser breast cancer ni sebagai kanser usus. Nombor 2, kanser usus dah perempuan. Nombor 3, baru kanser pangkal rahim. Ini statistik ataupun data yang Malaysia dah keluarkan. Di Malaysia khususnya. Kita dengar baru-baru ni pelakon-pelakon yang terkenal mati sebab kanser usus. Benda ni isu wabak gejala seluruh dunia. So, kat sini saya nak cakap, jangan risau, jangan terlalu prejudis terhadap teknik penggunaan termometer. Malahan, kalau you all pakai tangan, sebenarnya dia boleh, kita panggil macam D-range bacaan dia. Kita kena faham, tapak tangan ataupun palm, dia punya kulit ni lagi tebal tak? Dia punya kulit ni lagi tebal berbanding dengan yang California. So, bila lagi tebal, berkemungkinan suhu ataupun bacaan itu dia akan rendah. Entah awak ni sebenarnya low grade fever ataupun demam di paras yang rendah. Contoh low grade lebih kurang 37.5. Awak sepatutnya demam macam tu. Tapi awak ambil kat tapak tangan, dia baca-baca 37.2. Oh ni normal ni, masuk je lah. Padahal sebenarnya awak ada gejala demam. Kadang-kadang bila demam yang baru-baru nak jadi ni, dia tak adalah tinggi sangat kan. Disebabkan oleh bacaan dekat tapak tangan, tak berapa tepat. Susah kita nak kata teknik tu betul, memang tak betul. Okay? Di bahagian kemudian kita ada tekankan tentang 3S. 3S yang mana boleh tunjukkan di sebagai contoh di slide sini lah. 3S kita ada slide presentation juga, semua boleh berpandukan lah. Tapi saya sini semua dah jelas ya. Tentang 3S yang pertama, S yang pertama ialah ini yang ialah sesak. Kawasan yang sesak. Kawasan yang sesak tak bermaksud dalam pemikiran kita kawasan-kawasan yang confirm sesak seperti pasar. Dia tak semestinya kena pasar. Kalau awak pergi di parking lot sekalipun, tapi kalau ada 5-6 orang berkumpul dekat situ, tetap kita kira sesak. Jadi dalam keadaan macam tu, kita kena elakkan. Tak perlu, tak payah pergi. Yang pertama, ni ada slide ni. 3S. Tempat yang sesak, kita kena elakkan. Yang kedua, tempat yang sempit. Kalau yang kerja dekat tingkat 15, tingkat 16, tak naik 10 orang. Tapi saya tengok sekarang baguslah. Dia pun dah ada bahagian kan. Kalau lift yang kecil, tu buat kotak 4 orang saja kan. So kena follow betul-betul. Jangan sekadar ada kotak, tapi dalam orang lebih daripada kotak. Tak bermakna lah kalau kita buat pembahagian semua. Dan yang paling penting ialah sembang dekat-dekat. Ini kelebihan orang Malaysia. Orang Malaysia ni isu apa pun, bawang tu dia tak pernah habis. Dia bila nak membawang lah ayat kan, Facebook dia sebutkan membawang. Bila nak membawang dengan kawan dia, kalau jauh tu dia tak boleh bawang. Dia kena rapat-rapat. Kalau jauh tak feel doktor? Apa dia? Kalau jauh tak feel? Kalau jauh tak feel, mana bawang. Kalau lagi rapat lagi ada bau. So kadang-kadang macam contohlah di Jempol kita ada satu kes import C lah kita panggil, yang mana kes itu bermula gejala ataupun jangkitan tu daripada tempat lain, import kan, tapi orang pesakit tu merupakan pesakit di Jempol kan. Walaupun demikian Jempol masih zon hijau, tapi ada satu kes import C lah. Kes itu kita klasifikasikan sebagai kes import C dari ABC kan. Keluar je berita pasal kes tu satu je masuk dalam Jempol tu udah lah. Semua grup taman, grup sekolah, grup apa-apa sebagai grup, semua heboh ada. Itu kita tak tanya lagi yang jiran-jiran, tanya jiran lain. Macam mana tu? Kalau di tempat kerja, habis heboh. Kau tahu cikgu, kau tahu anak dia, kau tahu apa lama ada tu. Itu dah start dah tu. Saya tekankan sekali lagi, nak sembang boleh tetapi kena ada penjarakan. Jangan kita menyesal nanti, percayalah, jangan kita menyesal nanti. Banyak kes yang dia tak sedar, tiba-tiba dia balik rumah, batuk sehari 2, cek positif, masuk hospital. Kalau masuk hospital, tunggu 14 hari, keluar, okey, tak apa. Panjangkan pula ke ICU, tak guna. Okey? Doktor, bila doktor sebut tentang cerita doktor, saya memang suka je nak dengan doktor ni, doktor, sebab ni peluang keemasan nak tanya ni doktor. Bila kata istilah kata dia kena karantin doktor kan,
adakah kuarantin ni dia boleh lagi ke sana kemari atau dia kena kat rumah sebenarnya doktor? Ada juga yang kadang-kadang tu yang kuarantin pun berjalan-jalan juga doktor. Macam mana ni doktor? Okey, bagus lah. Satu soalan yang bagus daripada moderator. Kuarantin lah. Kalau buka mana-mana kamus pun, kuarantin tu maksud dia ialah perlindungan diri sendiri lah. Kita tak boleh exposekan diri kita kepada mana-mana individu ataupun di luar. Menjawab soalan moderator, sepatutnya kuarantin yang betul, contoh kata, saya bagi satu situasi. Contoh kata di rumah saya ada 3 orang, saya, isteri dan anak. Na'udzubillah tiba-tiba saya kena COVID-19 positif. Doktor suruh saya kuarantin di rumah. Kuarantin yang betul ialah saya tak boleh ada kontak langsung walau dengan isteri dan anak sekalipun. Apatah lagi dengan jiran di luar, rakan-rakan sekerja, jiran-jiran taman. Itu yang sepatutnya. Tapi yang berlaku hari ini, bila kuarantin di rumah, maksudnya kehidupan bersama keluarga terus seperti biasa. Tak ada masalah. Kalau satu family itu kena, mungkinlah boleh dicak lain. Tapi dia seorang je kena, so dia keluar. Saya tak pasti saya boleh cerita ataupun tidak tentang keadaan dijemput. Tapi saya nak kata, keadaan dijemput, bukan keadaan dijemput, kes yang positif dijemput ni, berpunca daripada kesimpulan yang saya boleh bagi ialah kuarantin yang tak betul. Macam mana pesakit tu boleh dapat kontak yang positif? Ada cerita dia tu tak berapa shock kalau kita nak dengar. Saya tak payah cerita lah itu. Tapi kesimpulan ni saya boleh kata kuarantin tu tak betul. Cara dia kuarantin tu salah. Sehingga menyebabkan berlakunya jangkitan merebaknya pada orang lain tu pula balik dijemput. Jadi kes import ke jemput. Kuarantin tu kena betul. Saya terlihat ada satu soalan juga dekat skrin. Soalan dia kata, bila ada cek suhu, kita pass over ke orang lain kan? Boleh ke tidak kan? Tak bahaya ke? Jawapannya memang bahaya. Ini tak payah doktor tu kan? Tak apa. Ini memang bahaya. Saya ambil buku sekarang ni pun, kemudian Cik Zubir pula nak ambil lah sebagai ni pun. Termometer dia ada juga kita panggil hand sanitizer. Betul tak? Itu kegunaan hand sanitizer. So sebelum you nak pegang, sepatutnya you cuci tangan dulu. Hand sanitize dulu you punya tangan. Baru tulis, baru ambil hand sanitizer. Berbanding dengan kita tanpa hand sanitize, tulis hand sanitize Terus tulis. Nanti bagi orang lain pakai, bergabung sikit lah cara. Betul doktor, betul. Sebab tu berkesesuaian dengan tajuk hari ini. Saya rasa tajuk hari ini terlalu simple. Semua orang tahu, semua orang faham. Alah doktor nak cakap pasal mask aku dah pakai. Doktor nak cakap pasal cek suhu. Kedai mana aku pergi semua cek suhu. Doktor nak cakap pasal gejala. Tak payah cerita lah, dah tahu dah. Saya dah arif lah. Betul, saya setuju. Tetapi sejauh mana kita membudayakan, kita ambil serius tentang perkara-perkara ataupun SOP ini. Itu yang kita nak tekankan pada hari ini. Ya betul. Okey. 3W. Slide yang seterusnya boleh saya ceritakan tentang tadi 3S. Saya harap semua dapat hafal, semua dapat ingat. Kalau kawasan yang sempit kena elakkan, sembang dekat-dekat pun kena elakkan. Dan seterusnya ialah 3W. S tu tadi dalam bahasa amalkan 3W. Yang pertama wash. Baru wash hand. Cara pasangan yang betul macam mana. Banyak dah video-video ringkas yang telah ditunjukkan oleh Kementerian Kesihatan, hospital-hospital tunjuk tentang cara-cara hand wash. Yang kedua ialah pakai mask pun saya dah tekankan tadi. Pakai mask, teknik pemakaian mask pun kena betul. Yang ketiga warn. Ini kita kena bagi amaran. Hati-hati jangan sekarang ni. Yelah walaupun orang Islam kan, kita tak boleh nak bersalaman. Kalau pergi sembahyang Jumaat pun, bagi yang sembahyang Jumaat, lepas sembahyang tak ada imam keliling nak salam semua. SOP tak benar kan. Kalau ikutkan itu antara waktu yang terbaik nak salam lah kan. Tapi kita tak galakkan untuk ketika ini. Disinfeksi, amalkan etika batuk batuk lah, jangan batuk lidah lah dekat dewan orang ramai, batuk sekuat-sekuat hati tu. Tapi doktor kan,
Memang bila kata soal salam-salamnya kita ni orang Melayu memang dah biasa doktor. Jumpa je kenalan-kenalan kita salam. Sekarang tak cukup dengan salam salam tumbuk. Kemudian tidak pun tepuk-tepuk bahu doktor. Kadang-kadang inilah obat kata doktor tadi. Doktor kata memang benda ni macam tajuk yang ringan tetapi dari segi pelaksanaan, dari segi kita bagaimana kita nak memastikan setiap pergerakan kita itu mengikut SOP yang ditentukan kat situ cabarannya doktor. Betul tak doktor? Betul, sangat betul jugalah. Sebab tu kalau saya, jawapan saya untuk soalan-soalan yang macam ni agak general. Kenapa saya katakan demikian macam ni lah. Tuan-tuan, puan-puan yang dengar sesi ilmuan kita pada hari ini, mungkin you all akan ingat ataupun faham apa yang saya cakap ni lebih kurang dalam sehari, 2 hari max. Lepas tu hari ketiga you all akan start balik macam biasa. Betul tak? Betul. Sebab itu cara kita nak mengingatkan ialah nak tak nak kita kena rajin ambil tahu. Itu sebenarnya paling penting. Bukan doktor je kan. Part ni dia tak COVID ni dia tak serang doktor. Berapa ramai doktor yang kena, tak ramai pun berbanding orang awam yang kena. Orang awam yang lagi bahaya sebenarnya. Doktor ni dia tahu nak buat apa. So, nak tak awak kena ada satu sifat sikap dalam diri itu ditanamkan sentiasa nak tahu update ataupun yang terbaru daripada kesihatan. Kita tak payah baca lah SOP ni, hari ni hari Khamis nak baca SOP yang baru ni. Jumaat SOP memang tak dapat nak baca pun. Tapi sekurang-kurangnya kita ambil tahu menerusi aplikasi MySejahtera kita ada. Mungkin tak rajin buka, saya pun tak rajin buka. Facebook, banyak sangat orang share. Pasal KKM, banyak share. KKM punya ads tu tak berhenti keluar. So, kenapa bila kita rajin secara tak langsung, kita akan ambil kisah tentang diri kita juga. Sebagai contoh, bila berlaku satu semua bising. Bahayanya, macam mana ada berlaku dekat mana tu, tak nak pergi lah kawasan yang tak jaga-jaga. Betul tak? Tapi Betul. tak ada orang nak tahu pun dekat mana nak kena berhati-hati tu. Tapi takkan nak tunggu sampai dah berlaku. Sebab tu saya katakan tadi, kita kena sentiasa ambil tahu sampai bila? Sampai COVID habis lah. Itu yang paling mudah, sampai COVID habis. Sampai negara kita ni kembali aman dan makmur, rakyat dia macam biasa. Kalau tidak, sampai bila-bila pun rakyat Malaysia takkan ada satu sikap yang nak ambil tahu dan seterusnya benda ni dia akan berterusan sampai bila-bila. Hashtag kerajaan bagi, Kementerian Kesihatan bagi, kita cara kita tu memang sangat tepat. Kita je yang boleh jaga kita. Tak ada orang lah. Betul. Yang nak pakai mask, yang tak nak pakai mask, siapa? Kita. Yang nak basuh tangan, yang tak nak basuh tangan, siapa? Kita. Yang rajin nak pergi check, dia masuk 5 kedai dalam satu mall tapi ada 5 kedai, 5 kena check. Yang rajin nak pergi check tu siapa? Yang tak nak check siapa? Kita. Okey? Kita jangan fikir tentang rawatan. Betul ke doktor? Ada orang kata kalau makan jamu tu, makan ubat ni boleh elak COVID ke apa? Itu semua orang kata jauh. Dalam dunia ataupun istilah perubatan, dia punya term yang terbaik ialah mencegah adalah lebih baik dari merawat ataupun mengubati. Kita fikir part cegah juga. Sama lah penyakit tidak berjangkit pun, kencing manis. Dah kena kencing manis, tak guna nak fikir apakah rawatan terbaik kencing manis. Sampai ke mati dia kencing manis. Tapi kalau dia fikir awal-awal sebelum dapat kencing manis, tak nak minum air, tak nak minum benda manis lah apa semualah. Dia akan selamat. Dah nak kena buat lagi kencing manis. Ada tak rawatan tradisional yang terbaik lah? Tak guna. Melainkan kita jaga makan minum, kaki selamat, tak kena potong. Itu lebih baik. Okey. Jadi, moderator, saya boleh simpulkan tentang penyampaian saya pada hari ini ialah tentang pertama definisi ataupun sejarah COVID-19 tadi. Saya harap semua tahu sejarah ni mungkin mereka bukan bahagian kesihatan ni dia agak remeh. Tapi percaya cakap saya, banyak tokoh-tokoh sejarah dah menceritakan ayat yang cukup mudah. Orang yang melupakan sejarah pasti akan mengulanginya. Kalau kita lupa tentang macam mana COVID ni start berubah, kita akan buat balik benda yang sama pada masa datang. Sebab tu kita tak kisah. Kita doktor ke, kita staff ke,
ataupun kita pekebun ke, kita kena tetap tahu macam mana berlakunya COVID supaya kita tak buat benda yang sama. Definisi COVID ataupun sejarah. Yang kedua ialah tentang gejala. Sekali lagi saya tekankan, hati-hati bagi mereka yang bergejala, terutamanya mereka yang keluar masuk di kawasan yang diisytiharkan red zone. PKPB ke, PKPD ke. Dan juga hati-hati bagi mereka yang ada kontak dengan mereka yang positif. Okay? Dan juga jangan lupa bagi mereka yang asymptomatic, yang tak ada simptom tapi ada sejarah dan juga kontak. Itu pun kena terus buat pemeriksaan. Awak tak payah fikirlah, awak tak payah fikir aku ni tak ada gejala tapi makcik aku ada tu positif. Nak kena check lah. Teruslah. Kalau dah makcik aku positif, awak ada kontak dengan dia, terus pergi check. Walaupun dah 5 hari, 6 hari awak tak ada batuk apa-apa, pergi check. Dan yang ketiga ialah ingat 3S, amalkan 3W. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati semua, kalau kita jaga benda ni, kita hati-hati dengan keadaan sekeliling kita, kita betul-betul follow peraturan yang Kementerian Kesihatan dah buat, insya-Allah dalam masa yang tak lama pun kita boleh hentikan penularan wabak COVID-19. Doktor, kita ada satu soalan doktor daripada Khairul Ashraf Muhammad. Dia tanya, di media sosial sudah mula wujud golongan-golongan yang tak percaya akan polio dan COVID-19 ni doktor. Malah lebih mempercayai teori konspirasi yang dicedok dari sumber yang meragukan berbanding pakar kesihatan. Sedangkan kita ada pakar kesihatan yang bertauliah dari KKM doktor. Dan golongan ini golongan yang sama ni tadi, yang tidak percaya pada vaksin. Apa pula pendapat doktor tentang perkara ni? Okey, terima kasih yang pertama kepada moderator, yang kedua kepada saudara Khairul Ashraf Muhammad. Nama cantik tu nama dia pelbagai maksud tu. Okey, sebenarnya ini satu topik yang lain. Kalau saya nak huraikan tentang golongan anti-vax ni, saya suka nak huraikan. Tapi ini topik yang sangat besar. Baru ni kita ada satu, kalau siapa yang follow di Facebook, satu berita yang sangat mengejutkan dan sangat tak best lah. Yang mana kita dengar Dr. Sakinah Sulong. Kalau siapa kenal lah, siapa follow dia di Facebook, dia dihadapkan ke mahkamah sebab dia ada buat satu status bertanyakan tentang kes Dula. Dula ni orang yang bidat lah. Bersalingkan anak di rumah. Geng-geng Dula ni dalam masa yang sama, geng-geng anti-vaksin yang tak percaya pada cucuk anak pada awal kelahiran, cucuk cair darah, cucuk hepatitis B dan sebagainya. Dan berita yang tak best tu diakhiri dengan kita ataupun kesihatan kita kalah. Kes tu dia Dr. Sakinah tu dia kalah. Tapi kalah bukan atas alasan jawapan kesihatan. Dia kalah atas kerana Dula itu mengatakan dia tak ada pun di tempat kejadian. So dia kira Dr. Sakinah tu fitnah dia kerana kata ada di tempat kejadian. So kita tak boleh tolak tentang sains kesihatan punya jawapan, which is logik dan sangat betul. Baik, bagi menjawab soalan ini, dia macam ni. Apabila kita ada, ini analogi yang saya bagi kepada Khairul Ashraf. Sebelum saya bagi awak nilai sendiri jawapan yang saya bagi. Awak ada sebuah kereta, di pertengahan jalan awak bawa kereta awak rosak. Selain daripada bawa kereta tong tarik ke mekanik, sepatutnya awak nak buat apa sebenarnya? Saya tanya awak. Mestilah jawapan orang yang biasa-biasa lah. Jawapan orang yang bukan mekanik macam saya lah. Saya akan bawa kereta saya ke bengkel lah. Dan jumpa dengan mekanik. Kalau saya bawa kereta saya pergi jumpa cikgu di sekolah, agak-agak apa yang dia boleh buat? Analogi ini diterjemahkan dalam kes kita pada hari ini. Ialah vaksin, ubat-ubat, siapa yang lebih arif tentang ini? Boleh kita katakan doktor lah. Kalau buku teks sekolah, boleh kita katakan cikgu lah. Pipe-pipe pilih bomba, air semua, bomba lah. Dia ada bahagian dia kan. So tentang vaksin, siapa yang buat kajian? Saintis yang lebih pada doktor lah. Ubat-ubat, siapa yang buat kajian? Saintis yang lebih pada doktor lah. Siapa yang lagi tahu pasal vaksin? Itu saja. Saya rasa itu pun dah menjawab dah. Kita bahagian doktor atau kesihatan ini, kita lebih mengetahui tentang kepentingan vaksin, kepentingan atau bahaya COVID-19 berbanding kepada mereka yang di luar bahagian kesihatan.
Kita doktor tak pernah komen pasal carburetor dah rosak tu, enjin kena adjust tu. Tak. Kita takkan komen. Sebab itu bukan bidang kita. Menjawab kepada golongan anti-vaksin dan juga golongan dula dan sebagainya ini, kalau mereka rasa mereka lebih mengetahui, tak ada masalah. Bukan hak kita untuk menghalang pun. Tetapi sekurang-kurangnya tunjuklah satu bukti apakah yang menyebabkan mereka ini kata mereka ini lebih mengetahui. Dia tak boleh sekadar kata, saya lagi tahu. Dia tak boleh nak main macam tu. Apa pengiktirafan dia? Apa penilaian kita nak kata dia ni pakar ataupun bukan? Dia semudah tu je. Tetapi nasihat saya untuk golongan macam ni, lagi banyak kita explain. Lagi banyak sebenarnya jawapan yang akan mereka berikan untuk menafikan kita. Saya bagi contoh. Banyak sebenarnya anti-vaksin. Bila dah tahap serangan jantung yang mengejut, last kali buat hospital juga. Nak kena masuk besi. Hospital juga tak panggil pula bomoh-bomoh yang selama ni dah tolong. Sebab tu kita tak boleh nak kata, kita tak boleh nak kritik bidang tugas kerja masing-masing. Saya pun tak boleh nak kritik. Apa mekanik ni teruk sangat? Ada cerita lain. Kita tak boleh nak kritik. Tapi jawapan mudah yang saya boleh bagi ialah analogi je saya bagi. Jawapan tu terserah pada awak untuk menilai. Saudara Syahrul Ashraf. Tapi saya harap jawapan saya ini awak jangan gunakan untuk lawan dengan mereka ni. Cukuplah sekadar kita tengok dan kita tahu mereka ni golongan yang macam ni, kita golongan yang macam mana. Orang berilmu, saya bagi cerita makin dia berilmu, makin dia diam sebenarnya. Bukan dia tengok cerita bagai lu hebat ke apa, lah kali akan menampakkan kelemahan diri yang lagi lebih. Mana katanya doktor, setiap orang tu tadi ataupun setiap pihak tu ada kepakaran masing-masing. Yang kita boleh guna pakai dengan setiap kepakaran berbeza tu doktor. Kita harus menghormati dan meraihkan kepakaran tersebut doktor ya. Okey, betul. Jawapan moderator tu sangat betul lah. Baik, doktor. Encik Safa Sutil bertanya. Kita pun kena raikan juga soalan-soalan sahabat-sahabat kita dalam ruangan chat kita ni doktor. Cara penggunaan pelitup muka yang sebenar, adakah warna putih di luar atau warna biru di dalam atau sebaliknya katanya. Terima kasih kepada yang bertanya. Saya bagi contoh lah. Okey, ini ada di tangan saya sekarang ni yang standard lah, yang di klinik kesihatan punya. Private sector ada yang macam-macam jenis, saya tak boleh nak komen saya bagi yang di Kementerian Kesihatan punya. Kita panggil dia 3-ply mask. Dia ada 2-ply, dia ada macam-macam jenis lah. Tetapi yang terbaik ialah 3-ply je. Antara kelebihan dia ialah apabila awak batuk, droplets tu dia tak akan tembus. Awak boleh try simbah air. Ada case kan orang try simbah air, lepas tu bocor, itu tak cantik lah. Macam tu ya? Okey. Dia tak akan keluar air, dia tak akan keluar. Kalau dia keluar maknanya kualiti tu tak bagus. Dia kata bocor, maknanya dia bukan 3-ply yang betul. Ini pertambahan ilmu untuk saya ini. Bagus lah. Tapi try sekarang, tak masa lah pula. Okey. Try, lebih baik. So akan tengok air tu dia bertakung, awak boleh gerak-gerakkan. Dia takkan setitik pun dia takkan menitik sepatutnya. Menjawab soalan Tuan Cik Safa Sutil. Okay. Bagi yang basic, yang asas seperti mana yang saya pegang ini, dia ada 2 lapisan warna. Yang pertama ialah warna biru, warna biru yang ni. Yang kedua di belakangnya warna putih. Nampak dalam skrin macam sama lah pula. Tapi saya cerita ini ialah biru, di belakang ialah putih. Asas kepada pemakaian ialah yang putih itu di belah dalam. Putih itu di belah dalam, biru itu di sebelah luar. Saya rasa kebanyakan mask yang bawah Kementerian Kesihatan pun semua lebih kurang. Biru memang warna di luar. Ada sebab dia. Panjang pula kalau saya nak uraikan. Ada betul sebab lah. Dan kadang-kadang dia ada tulis in out kan doktor kan kat situ. Itu lebih mudah kan. Kalau Cik Safa boleh ada sekarang di tangan awak boleh rasa kualiti kain yang agak berbeza. Warna biru tu ada. Saya nampak, saya tahu yang awak boleh rasa. Sebenarnya putih tu dia lagi tebal sikit kain dia berbanding biru. Sebab dia memang betul-betul nak prevent air ataupun droplets tu keluar. Okey, sekali lagi saya bagi kesimpulan. Putih di bahagian muka, biru di bahagian hadapan. Itu teknik pemakaian. Lepas tu biasanya di atas ni ada satu macam besi lah, bukanlah besi yang untuk kita bengkokkan di kesesuaian dengan kita punya nostril ataupun hidung. Itu kita boleh tarik sampai ke bahagian dagu untuk kita cover.
Ada orang dia pakai, saya tengok banyak juga kan. Mungkin dah sehari pakai tak berhenti kot. So tinggal kat sini je. Boleh ke? Boleh ke? Kadang-kadang tutup janggut je doktor. Kan nak tutup janggut. Okay. Panjang je. Tapi boleh ke? Jawapannya mesti tak boleh. Dia mungkin selamatkan orang lain. Dia batuk kan. So tak keluar betul. Dia tu tak selamat. Hidung dia tu bernapas pula masuk. Orang lain yang batuk keliling dia. Okay. Pernah ada satu isu. Ada kat Facebook juga orang komen. Mak saya ni dah lah banyak penyakit. Lepas tu hari tu nak keluar kena paksa pakai mask. Apalah KKM ni? Saya baca pun saya tergelak lah. Dah tahu mak awak banyak sakit, nak keluar buat apa? Kalau nak ikutkan kata-kata yang mudah macam tu je. Makin orang sakit ni makin kita kena berjaga lah. Bukan makin kita boleh buat sesuka hati. Okey? Baik, ada apa-apa soalan lagi ke? Sebab saya rasa daripada poin yang asal tentang pembudayaan norma baru yang saya berikan tadi tu memang asas, tetapi saya mengharap sangat supaya kita semua yang mendengar ni, kalau ada geng-geng yang bos-bos dalam ni, tolong sampaikan kepada anak buah masing-masing. Saya tahu betul ke Jelebu ada kes kan? Mungkin tak banyak lah, tapi tak bermaksud kes yang sedikit menyebabkan kita punya kualiti pembudayaan norma baru itu rendah. Ataupun kita macam tak kisah dengan tak boleh. Kita tak boleh buat macam tu. Jangan sampai kita menyesal sebab kita tak ikut SOP itu je. Bukan sebab kita berjangkit ke, tapi sebab kita tak ikut SOP je. Itu lepas tu kita berjangkit, kita dapat jangkitan, kita pula positif. Ya doktor, nampaknya kita ada mungkin ini soalan terakhir aku doktor yang boleh kita panjangkan hari ini. Daripada anak mami, setelah sekian lama kita mahrungi situasi COVID ini, masyarakat kita lihat semakin lalai doktor. Semakin lalai dan leka walaupun kes harian makin meningkat. Jadi apa pendapat doktor di sini? Okey. Ini kalau saya cakap ni nanti nak press gelap sebenarnya. Kan? Ada isu kan. Okey, tapi saya akan bagi jawapan yang agak general lah. Kita kalau nak salahkan rakyat, kalau kita nak salahkan orang awam 100% pun, saya rasa ada juga yang betul mengikuti SOP dengan secara serius dan betul. Kita tak boleh nak katakan rakyat semakin lalai. Kata apa, rakyat semakin lalai kan? Masyarakat semakin lalai kan? Okay. Kita tak boleh nak kata masyarakat semakin lalai. Sebab ada dalam kalangan 10 orang tu contohnya mungkin 2 tu betul-betul follow. Yang lain mungkin tak berapa follow kan? Tapi apa yang saya boleh katakan ialah kadang sebenarnya daripada peringkat awal pun kita mengambil benda ni remeh. Sebab benda tak berlaku kat kita. Benda tak jadi dekat keluarga kita. Sebab tu kita anggap benda ni macam tak kisah. Aku tak lagi lalai. Kan? Sebab tu saya katakan sangat cantik tajuk hari ini, pembudayaan norma baru. Budaya tu kalau kita kembangkan maksud, kita tak payah kembangkan. Kita ada budaya masing-masing, betul tak? Orang Melayu dia ada budaya dia. Orang Cina dia ada budaya dia. Orang India dia ada budaya dia. Budaya ni dia akan amalkan daripada kecil sampailah dia besar dan seterusnya. Begitu juga dengan SOP. Standard operating procedure. Kita kena budayakan. Ada tak ikut bangsa ni. Melayu, Cina, India kena ada satu mindset. Lepas ni pergi mana-mana, mask kena pakai, make sure tak ada gejala yang membahayakan orang keliling. Macam mana? Saya tak nak meletakkan blame ini kepada masyarakat. Sebab ianya tak adil pada pandangan saya. Ada juga yang betul-betul dah ikut. Kan dalam 26 orang yang dengar, contoh 20 orang kata aku dah ikut, dia kata aku lalai. Ada segelintir yang mungkin lalai. Tetapi ada segelintir yang betul-betul jaga dengan aku. Kita tak tahulah siapa. Soalannya kita kat mana? Kita budaya kan? Okey. Anak mami saya harap saya menjawablah. Mungkin jawapan tu agak ringan. Tapi saya boleh katakan penasihat saya ialah kita teruskan je. Kita jaga kita. Kita tak payah fikir tentang masyarakat yang lain. Kalau kita terus sangat fikir orang lain, kita pula yang macam tak kisah, tak ada makna pun. Lebih baik kita jaga diri kita. InsyaAllah kalau kita betul-betul ikut prosedur
yang telah ditetapkan, insya-Allah kita tak akan terlibat dengan gejala-gejala ataupun masalah-masalah COVID-19. Itu saja ke doktor? Saya rasa setakat itu sahajalah dari saya. Okey. Jadi daripada yang doktor katakan tadi, kita kalau boleh masyarakat di luar sana jangan bang, jangan panik kan doktor kan? Dan sekarang lebih baiklah kita menyusulkan masyarakat hanya mengikuti saja langkah-langkah pencegahan tu. Kita jaga saja diri kita dan kita ikut je saja SOP yang telah ditentukan oleh pihak kerajaan dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Dengan hashtag kita jaga kita. Betul kan doktor kan? Cukup sekadar itu lebih baik untuk kita jadikan orang kata aktiviti ataupun kewajipan kita seharian. Betul kan itu? Okey, betul daripada sekali lagi hashtag yang kita jaga kita tu letak dekat dalam phone lah. Betul lah. Senang sikit kalau nak ingat betul-betul lah kan. Akhir kata daripada saya, pembudayaan norma baru ini perlu kita perketatkan, perlu kita ambil langkah yang sangat-sangat serius demi membasmi ataupun mengelakkan penularan COVID-19. Hashtag kita jaga kita. Sekian sahaja dari saya kembalikan kepada moderator lah. Ya, ribuan terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Dr. Ismul Adam bin Muhammad Zaini, Pegawai Perubatan Pejabat Kesihatan Daerah Jumpul yang telah pun bercerita dan juga menjelaskan dengan panjang lebar mengenai budayaan baru. Maklumat kita dah sampaikan dan bagaimana pula kita untuk membudayakan norma-norma baru yang seperti mana yang telah diterangkan dan dijelaskan oleh Yang Berbahagia tadi. Dan kita mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Ismul, dan seronok betul rasanya kita dapat bersama-sama dengan Dr. Ismul pada hari ini. Rasanya kalau soalan, masih banyak lagi yang nak bertanya, nak bersama-sama mendengar cerita daripada doktor, tapi tak mengapa, mungkin kita boleh berjumpa lagi doktor di lain-lain program kita akan datang. Dan baiklah, bagi kita meneruskan sesi percambahan ilmu kita pada petang ini, tuan-tuan dan puan, para penonton di luar sana. Dan seperti mana semua tahu bahawa pada hari esok, iaitu hari Khamis 29 Oktober 20 bersamaan dengan 12 Rabiul Awal 1442 Hijrah adalah merupakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti kita menyambut hari keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama-sama kita dengarkan pula dan kita saksikan bingkisan Maulidur Rasul yang bertajuk pengajaran di sebalik COVID-19 ini ataupun COVID-19 ini. Bersama-sama saya berbahagia Ustaz Zubir bin Osman, fasilitator pembangunan modal insan dari Universiti Teknologi Mara Kuala Pilah. Untuk itu, dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Puan Moderator. Alhamdulillah yang berhati bersama dengan kita pada hari ini Puan Larah pada hari Shalom setelah kenal yang pertama Dr. Adam dan seterusnya yang besar tak dapat dah sebut belakangnya kecil tak sana saya sebut namanya hadirat yang dirahmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dah mendengar panjang lebar penyampaian yang diberikan oleh penyampaian yang pertama tadi. Banyak sekali perkara yang dapat kita pelajari. Segala yang disampaikan begitu besar, maknanya kita jadikan sebagai satu kebudayaan bersesuaian dengan tajuk yang diletakkan kepada untuk sama-sama fahami dengan kebudayaan yang baru. Jadi nak faham itu mudah, tapi yang paling sukar adalah sehingga menjadi amalan. Jadi bagi saya ni paling tidak adalah aspek kesedaran yang mana akan saya menyampaikannya depan kesedaran yang boleh saya buat semua yang hadir ini. Semoga pada ketika budaya berkenaan dengan isu-isu yang terkini berkenaan dengan COVID-19 ini. Dan sebelum pergi lebih jauh, tuan-tuan hadirin sekalian, saya menjemput kepada semua yang ada secara talian ini, baik pun yang berada, saya panggil konti ni lah, cantik tempat dia di pejabat perdana daerah ini. Tapi sama-sama kita bermunajat kepada Allah, mengambil kesempatan dalam majlis ilmu ini dan kita berselawat atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan saya secara talian. Mudah-mudahan ada keberkatan
majlis kita pada malam ini, pada petang ini. Ya. Biasa buat program malam, kita sebut malam. Petang ini, jadi sama-sama saya menjemput untuk kita bermunajat dan bersalawat. Ya, ikut saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Sekali lagi. Bismillah الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على حبيب الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله على طه صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi berbagi masa yang ada ini untuk memberikan sedikit porsian berkenaan dengan ikrah ataupun pengajaran di sebalik COVID-19. Jadi semua orang dah tahu COVID-19 ini tersebar di seluruh dunia. Allah nak mengangkatnya bila-bila masa boleh diangkat. Tetapi Allah nak menurunkannya pun bila-bila masa boleh diturunkan. Jadi sebenarnya apa yang berlaku kepada kita pada hari ini. Yang pertama ingin saya tekankan, COVID-19 ini tuan-tuan adalah sememangnya satu bentuk ujian buat kita semua. Dia satu musibah. Kalau ada yang tidak lagi menerimanya sebagai satu musibah, kita kena terima hakikat ia adalah satu musibah, dan musibah ini sebenarnya adalah bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Cuma bila kita dah faham berkenaan COVID-19 itu adalah satu musibah, satu ujian, perkara seterusnya yang perlu kita faham adalah tujuan ujian itu diturunkan. Ala kulli hal, COVID-19 ini dia turun oleh Allah atas izin Allah. Kalau Allah tak izin tuan-tuan, tonggang terbalik macam mana pun tidak akan berlaku. Tetapi ia telah berlaku dan sedang berlaku. Allah tak angkat penyakit ini lagi. Berbagai usaha dah pun dibuat dah. Berbagai cara telah sedang diusahakan pada saintis, frontliners, para petugas penghadapan, bertukus lumus, semua pihak, termasuklah Jabatan Penerangan ini tak berhenti bekerja, Jabatan Kesihatannya dan semua frontliners yang lain. Usaha telah dibuat tetapi Allah masih belum mengangkat. Kerana apa? Kerana itu adalah izin Allah. Allah mengizinkan perkara ini berlaku. Maka dengan itu, tugas yang perlu kita faham, apabila Allah mengizinkan dia, pastilah ujian ini ada sebab dia. Jadi tuan-tuan, saya tekankan di sini.
Sebab ujian di sini adalah dia berluakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah tengok di antara hamba-Nya itu siapakah paling baik amalannya. Allah turunkan ujian nak melihat siapakah yang paling baik, yang terpilih, yang berjaya melalui ujian yang diberi. Amalan dia, maka dia berikan ujian. Perkara ini banyak orang tak faham, banyak orang tak boleh terima. Dia kata ujian apa? Kalau Allah itu Maha Pemurah, pasti dia akan beri bahagia kepada hamba dia. Kenapa nak diuji pula? Selalu ada saya mendengar keluhan daripada manusia, daripada masyarakat umum. Mereka itu tak faham maksud ujian. Tetapi dalam bab dunia ada boleh pula terima bila anak nak naik grade ataupun nak masuk sekolah yang baik-baik ataupun di hujung tahun anak-anak mengalami ujian. Kenapa ada ujian? Sudah pastilah pihak pendidikan itu nak, pihak cikgu nak tahu yang manakah yang lebih baik di kalangan anak-anak. Diuji dah. Maka kalau anak itu gagal ujian tak pernah pun ibu ayah bising. Kenapa ujian itu dibuat? Malah dimarahi anak itu kenapa tak buat persediaan menghadapi ujian. Begitu juga kita nak ambil lesen memandu. Kita nak memandu, perlu ada ujian memandu. Dah lulus ujian memandu maka berilah lesen peribatan. Pengangkutan jalan. Begitu. Tak pernah pun kita marah JPJ itu kenapa buat ujian. Kerana kita faham ujian itu akan membenarkan kita. Sebenarnya kena faham ujian itu adalah untuk Allah mengiraf kita. Allah ingin mengangkat martabat kita. Martabat sebagai apa? Sebagai hamba-Nya. Ya. Tujuan asal penciptaan kita iaitu menjadi hamba kepada Tuhan. Iaitu Tuhan bagi segala Tuhan yang ada. Iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sepatutnya kita ini perlu menerima musibah ini. Kita kena terima. Apakah tanda kita ini menerima musibah? Yang pertama kita bersedia sebaik yang mungkin. Kita gunakan segala aspek pengetahuan untuk menghindari penyakit itu. Itu telah pun dibentang dalam surat yang pertama oleh ahlinya. Benar sekali. Maka kalau kita mengikuti SOP itu, sebenarnya itu adalah satu sebahagian perintah daripada Allah untuk kita mengelak kita sedar bahawa ujian ini diturunkan oleh Allah untuk kita mengangkat martabat kita sebagai manusia. Yang pertama kita dah jaga diri kita sebaik mungkin daripada jangkitan-jangkitan itu. Kemudian yang seterusnya kita kena perlu faham apabila ini adalah satu ujian yang akan menaikkan martabat kita sebagai seorang hamba, maka tindakan kita sekarang tak lain tak bukan adalah kita kena redha dan berlapang dada dengan ujian ini. Ini yang payah nak dilakukan oleh kebanyakan manusia. Ya, kadang-kadanglah jangankan COVID-19, ujian dalam kehidupan yang lain, ya, ujian rumah tangga, ujian kerja kita di jabatan kita, ujian perniagaan kita, ujian dalam kehidupan sosial kita, kejiranan kita, macam-macam ujian lah dalam hidup ni. Kita sentiasa mengeluh. Malah lebih teruk lagi, ujian yang datang itu, kita salahkan penghantar ujian, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini malam sekali. Kalau tuan-tuan yang ada bersama-sama saya, 20 orang, 24 orang. Saya tengok anak mami ada, Azam Tahus ada, Azizul Duralim ada, ramai dah kalau nak sebut seorang-seorang. Maka semua yang ada ini, kita tak boleh lagi menuding jari. Menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah izinkan ujian itu? Allah izinkan itu hak Allah Taala. Tugas kita adalah kita kena cari semaksimal mungkin usaha untuk menjaga diri kita, untuk mengelak, menghalang mudarat. Kemudian kita kena redha. Kita kena redha bahawa ini adalah ketetapan dari Allah. Kalau kita dah cuba yang terbaik tetapi masih lagi Allah izinkan, sudah pasti ada sebabnya. Okey? Jadilah, carilah kesilapan di peringkat kita, di peringkat masing-masing. Bukannya mencari kesilapan orang lain. Ini bukan saja kita nak menghadapi COVID-19 saja.
Apa masalah formulanya dalam kehidupan itu kita kena redha. Apabila benda itu telah berlaku, kita buat segala aspek persediaan yang terbaiklah. Tiba-tiba masih berlaku, maka bukan kita menuding jari menyatakan oh itu dan ini, tapi kita cari dulu aspek di peringkat kita. Kita cari dulu, ini yang dipanggil sebagai muhasabah diri kita. Tuan-tuan, yang saya katakan ini besar maksudnya. Kalau tuan-tuan ini seorang pembuat keputusan dalam jabatan, dah tentulah apabila kita memuhasabah diri di peringkat kita, sebenarnya dia bukan sekadar individu, tetapi dia memuhasabah di peringkat jabatan. Kerana kita ketua kepada jabatan. Kalau kita ini ketua kepada keluarga, kita melihat muhasabah itu sebenarnya memberi kesan kepada keluarga keseluruhan. Sehinggalah ke peringkat yang seterusnya yang lebih bawah. Sebab itu, dalam urusan ini jangan disalahkan orang lain. Jangan disalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lebih tahu lagi. Yang berlaku kali ini, manusia ketika datangnya musibah menuding jari kepada orang lain dan akhirnya menyalahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena kembali balik. Kita kembali balik memuhasabah diri. Kalau sebelum ini kita sebenarnya dah lama mati. Saya katakan kita sebenarnya dah lama mati. Apa yang mati? Hati kita telah mati. Hati kita mati lalai daripada mengingati Allah. Banyak perkara dalam hidup ni kita buat, kita tak rujuk apa yang Allah suka. Kita rujuk apa yang diri kita suka. Kita bukan bertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan kita bertuhankan diri dan hawa nafsu kita. Sebenarnya siapa yang Tuhan? Siapa yang Tuhan? Naudzubillah min zalik. Itu perkara yang mensyirikkan Allah. Kita menyebut la ilaha Tuhan melainkan Allah. Tetapi dalam masa yang sama, segala kehidupan kita ini kita atur mengikut hawa nafsu kita. Banyak perkara kalau kita teliti benar-benar dalam aspek kehidupan ini, kita lakukan. Maka hati kita telah mati dan Allah kurniakan COVID-19 ni. Macam-macam perkara kita tak boleh buat. Yang selama ni semuanya kita rasa kita boleh buat atas kehendak kita. Tetapi sekarang perkara yang terbakar segala-galanya. Nak pergi ke Mekah pun tak boleh tuan-tuan. Ya. Tak boleh nak ke Mekah, dah susah. Ya. Banyak rentan daripada jemaah. Ada yang dah sampai kena balik. Ya. Di dekat awal ni dah sampai sekarang ada yang masih tertandas tak lepas. Ya. Jemaah haji tak dapat lagi nak dihantar. Kepastian tidak ada untuk pergi ke Mekah, tempat tanah suci. Sedih bila kita tengok keadaan Makkah Mukarramah dan Madinah keadaan kosong. Di mana tempat yang dirugikan selama ini. Itu satu contoh yang Allah angkat nikmat. Baiklah. Kita dah lama tinggalkan Allah SWT, maka dengan adanya COVID-19 ini, ambillah kesempatan. Ambil kesempatan supaya kita kembali balik kepada Allah SWT. Kerana bagi orang yang beriman, orang yang sabar dalam menghadapi ujian itu, Allah menyebut sesungguhnya apabila ditimpa kesusahan, bagi orang yang sabar, mereka akan berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini biasa kita dengar, tapi dalam dunia sahaja itu salah satu ya musibah, kepayahan, kesusahan. Bila kita dapatkan kesusahan daripada Allah, kita akan kembali apa? Dari bank dia datang, dari kita kembali. Itu yang berlaku hari ini. Ataupun di luar daripada bila kita lalu kehidupan yang sempit, kita sesahkan Allah Ta'ala, padahal kesalahan itu di pihak kita. Sebab itu saya katakan poin pada hari ini tidak lain tidak bukan kerana tuding-tuding dari orang lain, maka carilah kesilapan di pihak kita. Tapi kita yang saya masukkan itu, dia berbeza kesalahan yang bergantung kesalahan. Manusia ini berbagai-bagai kan. Ada yang peringkat pelaksana, ada yang peringkat dia tu betul membuat dasar. Semua itu adalah individu dan tempatnya dilakukan masing-masing. Kita berkonsep yang sama. Jangan disalahkan orang. Muhasabah lagi. Poin saya yang kedua dan juga sebenarnya yang terakhir pada hari ini.
Apabila kita telah tidak lagi menuding jari, kita ambil kesempatan COVID-19 ini untuk muhasabah diri amal ibadat. Kita tak banyak amal maksiat kita yang melampau selama ini. Kita kembali kepada Allah. Kita telah kembali kepada Allah. Apa yang kita perlu buat? Bagaimana cara yang ditunjukkan oleh Allah yang pertama untuk kita kembali? Inilah yang disebut di dalam Al-Quran. Faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ini ada rahsia dia, tuan-tuan. Bila datang musibah, Allah ketuk pemikiran kita. Allah ketuk pintu hati kita. Faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan bermohon ampunlah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Allah nak kita mohon ampun. Allah nak kita bertaubat. Sebenarnya bukan tahu buat. Sekarang ni kita banyak tahu buat. Moderator banyak tak tahu buat kan. Tahu buat macam-macam dia buat. Yang lain pun samalah tahu buat. Tetapi kita tidak bertaubat. Maka bila kita bertaubat, kita akan hari ini tuan-tuan, kita bertuhankan diri kita. Apakah tanda kita bertuhankan diri kita? Mudah, saya bagi satu contoh. Tuan-tuan boleh rasa ada tak pada diri tuan-tuan? Orang yang sungguh bukan di Tabuk, sebenarnya dia bertuhankan diri kita. Kita sebagai orang yang merasakan nilai kehambaan yang tinggi, kita hamba. Kita tak ada apa-apa pun. Orang menegur kita sebagai hamba dia. Betul, saya tak maaf, terima kasihlah tegur saya. Kalau tak, saya tak tahu. Dia akan jadi macam tu kerana dia seorang hamba. Apa yang ada siapa Tuhan? Allah, Tuhan Allah yang maha hebat. Aku tak ada apa. Memanglah aku ni ketua dalam jabatan. Sebagai contoh, memanglah aku ketua di kampung aku. Memang aku ketua di keluarga aku. Kata dia. Memanglah aku ketua. Segala-gala ketua lah yang ada. Ketua tadi sendiri pun. Tak boleh dia disanggah pula. Dia tak boleh ditegur. Dah lah, jangan ditegur lah Kalau tidak ada nanti tu, jangan ada disangka-sangka. Ke situ pula, itu sebagai tanda orang itu sebenarnya dia bertuhankan diri kita. Tak boleh diterima teguran. Itu sebagai contoh. Saya lagi satu contoh cukuplah. Masa pun terhad. Nak beritahu tuan-tuan, dah banyak sangat kita ni menyimpang daripada tujuan asal. Iaitu menjadi hamba-Nya. Taat, iaitu kepada Tuhan. Tuhannya yang sebenar. Dari fakultas Allah minta cepat dulu. Betulkan balik. Alignment tu betulkan balik. Jangan kita rasa tuan-tuan sangat diri kita ni. Memang orang panggil kita tuan. Orang panggil kita tuan. Tapi itu penghormatan. Tapi kita bukan tuan pun. Kita hamba. Dan kita hamba. Yang mana kita ada sesuatu yang perlu kita buat di dunia ini. Maka kita tawad banyak-banyak. Dengan cara istighfar. Nabi mengajar kepada kita. Paling tidak ya. Sehari itu 100 kali kena istighfar. Banyak 100 tu. Buat kereta. Kena 7 km. Ni dengar review tu dia sama-sama dia nyanyi. Tak pun nak nyanyi lepas istighfar. Dia istighfar tu nyanyi lah. Buat aman lepas ni. Sambil istighfar 100 kali. Kemudian isafilah ya. Isafilah diri kita. Kesilapan yang dah kita buat kepada suami kita. Kepada isteri kita. Kepada ketua jabatan kita. Kepada rakan sekerja kita. Kepada jiran-jiran kita. Inilah amalan ahli syurga yang dilakukan oleh para sahabat yang diajar oleh Tuhan. Iaitu banyak kan mohon keampunan. Banyak sekali ya yang ingin saya kongsikan. Tapi satu kisah ya zaman bin Hasan al-Basri. Bila ditanya, ni ulama besar datang orang jauh-jauh nak minta penyelesaian. Ini konsultan dan juga ada tanya nak menyelesaikan masalah. Ada kata aku ni ada masalah anak sekian-sekian. Ya Syekh, aku ini isteri aku sekian. Ya Syekh, aku ini bos aku sekian, kata dia. Soalan macam-macam. Masalah negara, masalah daerah, masalah kampung. Datang kepada Hasan al-Basri. Maka aku jawapan dia, semua jawapan itu diberikan balik rumah taubat. Jawapan yang sama diberi kepada soalan yang lain. Ada orang berberi, ya Syekh, kenapa semua soalan yang diberikan kami datang jauh-jauh, kau suruh bertaubat. Maka dikatakan ayat yang saya bacakan tadi, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kau bermohon ampun kepada Tuhan, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Rahsianya ada di ayat seterusnya. Saya tengok jam sekejap. Saya bagi sikit. Kenapa? Allah menyambung, yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin
wa yaj'al lakum jannatu wa yaj'al lakum anhara. Ketika kita mau taubat saja, kita rasa tak ada apa dah ni, ya Allah, aku ni nak hina hamba, tak rasa apa dah. Yang ada ni semua pinjam-pinjam, bila-bila Allah boleh bagi. Kita rasa macam tu sahaja, kita akan cuba memaafkan semua orang, kita akan cuba mohon ampun kepada Allah. Itu Allah turunkan yusilis sama alaikum midrara. Allah turunkan hujan biasa kepada Allah daripada langit kepada bumi, bumi kita ini. Ini sebagai kiasan rahmat Allah akan turun, diberikan harta daripada anak-anak yang ramai, kemudian sungai-sungai yang mengalir, semua kiasan kepada rahmat dalam kehidupan. Allah nak satu je. Kau minta ampun yang susah sangatnya Fahal. Sebelum ni hidup selesa. Semua tak ada masalah. Happy go lucky. Semua okey. Sekali datang COVID-19, atas dilepor. Tu tak dapat, ni tak dapat. Tu tersokat, ni tersokat. Itu pun masih lagi tak nak bermohon ampun kepada Allah. Nak tunggu apa lagi. Kita sekarang dah sampai ke akhir zaman. Sebelum ini Allah dah beri tunjuk macam-macam petanda akhir zaman. Ya, apakah lagi petanda akhir zaman? Gempa bumi. Ya, gunung berapi meletus di luar lingkaran api Pasifik. Sudah berlaku. Kemudian bilangan wanita yang semakin ramai dan banyak peringkat ketua-ketua jabatan wanita. PBT pun mereka yang wanita kan. Mereka mereka ni kan tak saudara gitu. Orang penerangan. Orang saudara. Jadi di universiti pun sama. Kita tengok golongan mahasiswa sebanyak-banyak yang wanita. Ini semua perkalian zaman tak sekarang ini. Allah beri COVID-19. Dah jangan sampai COVID-19 kita sampai kita kembali kepada Allah masih lagi tidak bertaubat. Maka di situlah penutup kepada saya di sebalik COVID-19 ini, moderator dan kepada semua hadirin. Maka Allah ini nak memperlihatkan kekuasaannya. Allah memperlihatkan kekuasaannya. Maka dia tahu nanti nak tengok kita ni sadar diri kita ni hamba. Itu ya kerja kita. Kembalilah. Kerana apa? Tujuan kita. Sebagai penutup saya katakan dengan ayat Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa kita ciptakan manusia itu untuk mengabdikan diri illa liya'budkan diri kepada. Maknanya kita ini hamba yang tak ada apa. Maka sebagai siapakah kita pun, saintiskah kita, doktorkah kita, jabatan penerangankah kita, warga universitikah kita ini hamba yang menjalankan amanah. Bila-bila Allah boleh bagi, bila-bila Allah boleh tarik. Maka COVID-19 itu, di sebalik ujian itu, ada kebaikan dan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di sebalik itu, pasti Allah memberikan rahmat dunia dan akhirat. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Dalam sesi saya tidak ada soal jawab ya. Nak soal jawab PM kami dan program kat luar insya-Allah saya kembalikan kepada pengurusi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wal akbar. Sempurnalah sudah sesi kedua-dua sesi ceramah kita yang di mana tadi kita mendengarkan sesi berdoktor dan baru saja tadi kita mendengarkan kisah pendek yang mengenai apakah yang COVID-19 ini. Dan kita mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada bagi Ustaz Zubir, Ustaz Zubir Osman atas perkongsian ilmu bersama-sama kami itu tadi. Kita berjumpa lagi Ustaz dan untuk para penonton di luar sana dan pertemuan kita pada petang ini ya rasanya tak sempurna jika kita tak mendengarkan ya sepatah dua kata dari tidak lain tidak bukan dari yang berbahagia Tuan Pengarah Penerangan Negeri Sembilan Darul Khusus. Tapi sebelum itu kami mohon kepada semua peserta atau hadirin yang sedang menyaksikan program kita ini supaya mengisi borang kehadiran dengan mengisinya di aplikasi Google Sheet menerusi link yang telah pun kita berikan di dalam ruangan chat ya seperti yang telah dimaklumkan di awal program tadi. Dan baiklah tuan-tuan dan puan, nampak gayanya yang berbagai Tuan Pengarah sudah tersenyum lebar di situ. Sudah bersiap sedia untuk bersama-sama kita dan kita akan menyusun segala hormatnya yang mempersilakan dengan segala hormatnya yang berbahagia Tuan Haji Syahnan bin Muhammad
Pengarah Jabatan Perangan Negeri Sembilan Darul Khusus untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan Yang Berbahagia Tuan Pengarah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari moderator kita pertama Ya, sama-sama. yang telah pun mengendalikan sesi sepakat komiti norma baru kita melalui secara dalam talian. Pertamanya saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Yang berusaha rakan saya Puan Mahmud, Pegawai Perangan Daerah Jempol. Begitu juga kita punya tetamu hari ini ada 2 orang, iaitu Dr. Ismail Adam Muhammad Zain, Pegawai Perubatan Pejabat Kesihatan Daerah Jempol, dan juga Cik Zubair Osman, Fasilitator Pembangunan Meralisan daripada IITM Kuala Pilah. Jadi saya bagi pihak kepada Malaysia ucapkan terima kasih kepada kedua panel kita yang telah pun dapat bersama-sama untuk membincangkan 2 tajuk yang penting lah. Pertamanya iaitu tajuk tentang COVID-19, pandemik COVID-19. Yang keduanya sempena esok insyaAllah sambutan Maulidur Rasul. Kita bawakan juga tentang sedikit tazkirah tentang sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya saya nak ucapkan tahniah kepada Gubernur Negara Jempol khususnya kerana telah pun berjaya melaksanakan program sepakat komiti ini secara dalam talian yang merupakan perubahan mood daripada kebiasaan kita mengadakan program ini secara bersemuka kerana tekanan constraint disebabkan oleh penularan pandemik COVID-19 terutamanya di Negeri Sembilan ini. Walaupun kalau kita lihat semalam data yang terbaru 155 kes positif di seluruh Negeri Sembilan. Dan ini sebenarnya sangat membimbangkan kita lah. Dan beberapa kawasan di daerah Seremban telah menjadi sebagai kawasan merah. Dan untuk itulah maka banyak program-program yang sepatutnya kita laksanakan secara bersemuka ini masih kita jalankan secara dalam talian ini. Dan sebagai agensi yang melaksanakan program untuk menyampaikan, memasarkan dasar-dasar dan maklumat kerajaan, kita tidak boleh berhenti. Jika kaedah biasa tidak dapat kita laksanakan, maka inilah norma baru kita, iaitu dengan program-program jawatan secara dalam talian. Jadi alhamdulillah, untuk kami dari segi accessibility lah, capaian internet alhamdulillah jalan kedua-dua tajuk yang dibincangkan tadi telah pun berjaya disampaikan secara interaktif dan ada banyak soalan-soalan yang kita dapat dengar daripada netizen. Saya juga terima kasih kepada semua netizen yang telah bersama-sama dengan kita berkongsi maklumat. Itu juga saya ambil kesempatan yang dapat mengikuti itu ada membuat perubahan mod daripada mod bersemuka kepada dalam talian, dan selepas ini mungkin lebih banyak lagi setiap daerah melaksanakan program usahakan ini dapat
membantu terutamanya kepada netizen dan seluruh masyarakat untuk terus mendapat maklumat, informasi yang tepat daripada, sebab kita juga antara yang kita hebahkan, yang kita war-warkan berita palsu, fake news. Kita terus pada program perubatan kita, doktor, tentang apa dibuat, apa sebenarnya ada suatu isu-isu yang tidak berapa jelas. Contoh tadi nak pakai, masih ada lagi yang tak jelas tentang bagaimana cara nak memakai mask pelitup separuh muka ni. Bagaimana caranya dan apa yang dikatakan mask 3-ply tadi. Dan saya harap dengan adanya perkongsian ini dapat menambahkan lagi pengetahuan, menambahkan lagi ilmu, terutamanya COVID-19 ini sebagaimana kita tahu bukanlah sesuatu yang kekal dan senantiasa ada perubahan, dan kita perlu terus mengikuti dari masa ke masa, dan insyaAllah kita di Jabatan Penanganan di Sembilan khususnya kita akan meneruskan usaha-usaha untuk menyebarluaskan maklumat yang benar dan tepat terutamanya tentang isu-isu semasa ini. Saya rasa itulah saja yang saya nak sampaikan berhubungan ini, dan saya sekali ucap terima kasih dan tahniah kepada Pejabat Penerangan Daerah Jempol khususnya dan kepada semua kru tim yang telah pun begitu kuat untuk menjayakan program kita ini. Dan saya harap selepas ini kita lagi banyak lagi beberapa program lagi untuk kita laksanakan secara dalam talian ini, dan akan mencapai sasaran netizen untuk masyarakat yang boleh mendapat maklumat dan informasi ini secara terus daripada dan secara interaktif daripada sumber-sumber yang sah. Dengan kata-kata itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada berbagai Tuan Pengarah Jabatan Perangan Malaysia Negeri Sembilan atas ucapan itu tadi. Dan baiklah tuan-tuan dan puan, para penonton yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah dengan berakhirnya ucapan itu tadi, maka sempurna dan lengkaplah sudah pertemuan kita secara online pada petang ini. Sekali lagi pihak Pejabat Perangan Daerah Jempol mengucapkan jutaan terima kasih tidak terhingga kepada semua yang menyaksikan program online kita, dan juga kepada College Community yang turut bersama-sama, dan semua sekali kalau sebutkan banyak di sini, kepada semua sama pihak ataupun individu yang sama turut menyaksikan program kita daripada awal hingga ke saat ini. Dan akhir kata bicara, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mari kita berjumpa lagi. Jangan lupa hashtag kita jaga kita. Terima kasih. Masih nak keluar lagi? Duduk rumah je lah. Ingat, elakkan 3C. Crowded place, kawasan sesak, elak. Confined space, kawasan sempit, elak. Close conversation, jaga jarak bila bercakap. Kalau kita elakkan 3C ini, susah virus nak tersebar. Patuhi SOP, ikut syarat PKPP. Lindungi orang berisiko tinggi, jaga penjarakan fizikal. COVID-19 tak pilih mangsa. Awak boleh kena, awak boleh kena, semua boleh kena. Ingat, sama-sama kita jaga kita. Budayakan norma baru. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Diskon Cogan! Tetakan hari kita. Kuasa kita tak berkesan. Itu Dr. Nur Hisham. Doktor, kuasa kami semua tak berkesan. Kamu tak perlukan kuasa untuk mengalahkan virus COVID-19. Kamu hanya perlukan CAPP. CAPP? Oh, kami tahu!
Pakai jangkitan COVID-19 dengan mendidik keluarga dan komuniti. Amalkan tingkah laku yang baik untuk melindungi diri daripada jangkitan. Patuhi SOP dan arahannya ditetapkan oleh pihak berkuasa. Pantau kesihatan diri untuk memastikan anda tidak bergejala sebelum memasuki tempat awam. Dengan CAPP, anda pun boleh menjadi adivira. Sedu.